Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk kepada topik mekanisme pernafasan. Okey, bila kita cerita dalam biologi mekanisme pernafasan, kita mesti menghuraikan ikut susunan. Kita tidak boleh susun terbalik. Kalau salah terbalik, tak ada markah. Tak semestinya pernafasan sahaja. Mekanisme dalam biologi ada banyak. Okey, contoh macam mekanisme penghasilan air kencing, mekanisme mengawal atur tekanan darah. Jadi dia ada step dia satu per satu. Okey, sama dengan mekanisme ni lah, macam proses untuk mitosis. Dia tak boleh terbalik. Okey, kita pergi kepada mekanisme pernafasan belalang untuk menarik nafas. Okey, bila menarik nafas, nombor satu, otot abdomen belalang akan mengendor. Bila mengendor, macam kita hela nafas lah, kita hembus nafas. Jadi mengendor. Okay? Dan injak spirakel terbuka. Bila dia bila masuk udara, masuk pada lepas terbuka ni, dia masuklah udara. Okay, masuk udara. Jadi bila masuk udara, isi padu abdomen bertambah. Isi padu dalam spirakel, dalam trakea, dalam trakeal tu meningkat. Sebab masuk udara ni. Okey. Jadi selepas tu tekanan udara, apabila isi padu meningkat, tekanan udara menurun. Dia memang gitu. Isi padu meningkat. Maksudnya ruang dia makin besar. Okey, ruang dia macam saya nak lukiskan ruang benda yang sebesar ni dengan ruang yang sebesar ni. Okey. Jadi kalau ada dua ruang A dengan B, okey, ini adalah isi padu yang lebih besar berbanding dengan hot ni kan. Isi padu tu maksudnya jumlah luas dia. Okey. Jadi, bila dia besar, tekanan udara dia rendah. Tekanan udara. Bila bekas kecil, isi padu kecil, tekanan udara jadi tinggi. Kalau saya nak masuk cerita hot ni pula, dia jadi panjang. Okay, jadi cuma awak kena ingat, isi padu abdomen meningkat. Bila badan dia makin besar, tekanan udara dia makin rendah. Kena ingat gitu. Okay, dan seterusnya, udara memasuki trakea dan trakeo. Okey, kita pergi kepada menghembus nafas. Bila hembus nafas, dia terbalik daripada tarik nafas. Tarik nafas tadi, abdomen mengendor. Sebab nak suruh isi padu dia jadi besar. Sekarang ni, otot abdomen mengecut. Sebab dia nak suruh daripada besar jadi kecil. Jadi dia kecut lah. Jadi bila kecut, isi padu abdomen jadi berkurang. Jadi gini, jadi sebelah sini. Hak A ni jadi kecil. Okey, jadi bila isi padu abdomen berkurang, tekanan udara meningkat. Jadi bila tekanan udara meningkat, udara ini akan ditolak keluar ke udara yang tekanan udara yang lebih rendah. Jadi udara keluar melalui spirakel. Okay, itu untuk mekanisme belalang. Okay, yang kedua ialah mekanisme pernafasan ikan. Okay, semasa dia menarik nafas, awak kena kenal dulu apa struktur-struktur yang digunakan. Yang pertama adalah mulut. Okay, ini adalah rongga mulut. Okey, ini adalah insang. Okey, kenal. Dan di belakang insang ni ada operculum. Kalau kepala dia kerah tu dekat pipi dia tu. Okey. Jadi, benda 1, 2, 3, 4 ini yang akan kita huraikan. Okey, yang pertama, mestilah narik nafas, udara masuk daripada mulut. Okay, dan dia akan keluar, ikan ni udara masuk daripada mulut, keluar melalui operculum. Awak kena ingat gitu. Okay, jadi masa menarik nafas, mulut dibuka, rongga mulut diturunkan. Dia buat turun. Maksudnya dia besarkan. Dia besarkan kawasan tu. Sebab nak masuk air ni, nak masuk udara ni. Okay. Dan pada masa itu yang kedua, Allah tak ada anak panah, tambah anak panah. Operculum ditutup. Masa ni dia tutup.
Sebab kalau dia buka, nanti kan udara tu dah masuk ke insang, dia keluar dulu. Okay, jadi operculum ditutup dan ruang operculum dibesarkan. Kawasan ni lah, kawasan ni. Okay, dia dibesarkan. Hak ni rongga mulut. Jadi, bila dia dah besar, semua besar. Mulut buka, rongga mulut turun. Jadi, seterusnya, isi padu rongga mulut bertambah. Jadi, awak kena ingat. Bila sebut isi padu bertambah, maknanya ayat selepas itu adalah tekanan udara berkurang. Ingat gitu. Okay? Jadi, seterusnya, tekanan udara dalam rongga mulut menurun, berkurang, boleh belaka kawasan asalkan dia kurang, negatif. Okey. Jadi seterusnya, tekanan di luar lebih tinggi memaksa air yang mempunyai oksigen memasuki mulut. Macam kita, kalau kita nak bayang, kita nak sedut air daripada luar, jadi kita mestilah ataupun kita nak sedut nafas, kita mestilah buka mulut besar gitu. Okey, jadi bila tekanan dalam rongga mulut menurun, tekanan di luar lebih tinggi, jadi air yang ada oksigen masuk dalam mulut. Jadi air masuk dalam mulut. Okey, saya ni kejap. Air masuk dan dia pergi kepada insang. Yang di sini. Okey, bila dia pergi pada insang, insang ni lah yang akan ambil oksigen. Jadi air yang sudah tidak ada oksigen, dia akan keluar ikut operculum. Yang ni tak ada oksigen. Yang hijau ni ada oksigen. Jadi diambil oleh insang. Okey, kita tengok pada menghembus nafas. Okey, masa menghembus nafas, mulut ditutup. Mulut dia tutup lah. Okey, selepas dia dah ambil udara, dia dah ambil air tadi, dia pun tutup mulut dia. Okay, jadi bila tutup mulut, rongga mulut dinaikkan. Dia nak suruh jadi sempit. Suruh jadi isi padu jadi kecil. Okay. Seterusnya, operculum dibuka dan ruang operculum mengecil. Operculum dibuka. Ini syarat yang penting. Sini, dia buka. Dia buka dah. Supaya air yang tak ada oksigen boleh keluar nanti. Okay, dan ruang operculum mengecil. Seterusnya, isi padu, ni penting ni, isi padu rongga mulut berkurang. Poin nombor 3. Ni kawasan ni jadi kurang isi padu dia. Okay, ingat, isi padu kurang, tekanan udara jadi tinggi ataupun meningkat. Jadi, tekanan dalam rongga mulut meningkat. Okey, jadi tekanan udara di dalam mulut lebih tinggi. Memaksa air keluar melalui bukaan operculum. Sebenarnya dia terbalik je lah daripada menarik nafas tadi. Jadi, dia akan paksa air ni keluar. Sebab dia dah kecilkan kawasan ni. Jadi dia kena paksa air tu keluar. Bila air tu dah keluar, dia akan buka, ambil air baru balik. Jadi gitulah dia ulang.